Okay guys, hari ni aku nak buat luar daripada kebiasaan lah. Aku nak ulas sikit pasal politik. Boleh kan? Jangan nak marah. Sesekali cakap pasal politik, apa salahnya? Okay guys, kita tahu kan, dalam kedudukan parlimen kita sekarang antara parti politik lah yang paling menarik dan mencuri tumpuan aku buat masa ni adalah MCA. Dalam banyak-banyak parti politik tu, bila aku tengok MCA, aku nampak kejanggalan. Sebab kita tahu MCA ni adalah satu parti politik dan juga seteru kepada DAP lah. Secara tradisionalnya diorang ni adalah musuh politik. Dan apabila selepas pilihan raya ke-15, diorang berlakulah satu proses ataupun dynamics of politics yang menyebabkan beberapa perkara yang tak dijangka. Itu menyebabkan MCA akhirnya terpaksa duduk satu kapal dengan DAP. Dan aku melihat ni sebagai satu keadaan yang sangat menarik lah. Satu keadaan yang sangat menarik dan satu keadaan yang agak janggal lah bagi MCA. Dan aku tahu bahawa Dr. Wee Ka Siong sebagai presiden kepada MCA, dia ada satu tugas yang berat lah, iaitu untuk menarik kembali sokongan orang Cina terhadap MCA. Dan mana dah bertahun-tahun orang Cina sokong MCA, tapi akhirnya orang Cina buat satu keputusan untuk beralih ke DAP. Janggalnya dekat sini adalah apabila di dalam parlimen tu sendiri, kalau kita tak tengok dari segi kedudukan seating arrangement tu, apabila MCA bersuara, kita nampak seolah-olah MCA ni dia macam pembangkang. Kita tak akan nampak dia ni ada karakter sebagai sebuah parti politik yang friendly to the government. Bila dia bercakap aja dekat parlimen, dia tak menunjukkan identiti sebagai parti yang friendly to the government. Instead, kalau kita tak tengok dari segi seating arrangement tu, kita just dengar je apa yang MCA cakap, kita akan automatically fikir bahawa oh ni mesti pembangkang sebab they sounds like pembangkang, but they sit as a party that friendly with the government. Kan macam pelik. That's why kalau kita tengok ada beberapa clash yang melibatkan MCA dan juga kerajaan lah. First kali ialah isu mengenai KWSP. Last time Dr. Wee Ka Siong yang mengkritik data KWSP yang dikata tak tepat tu. Yang kedua adalah apabila Timbalan Menteri Pendidikan tak bersedia nak jawab soalan dekat parlimen. Attack gila lah. MCA pun attack Timbalan Menteri Pendidikan. Dan yang ketiga ni, kita tengok yang terbaru lah, apabila Dr. Wee Ka Siong dia mengkritik secara terbuka lah Ministry of Transport di bawah Anthony Locke yang mana dia sedih lah. Dia agak kecewa apabila tiket kapal terbang yang mahal pada musim perayaan. Jadi ini adalah beberapa perkara lah yang kita nampak secara openly lah, mengkritik kerajaan secara terbuka lah. For me, in a way that kalau kita tengok daripada perspektif lain, maybe that is good because that is check and balance. Tetapi dari segi perspektif dan dari segi image and branding of the government tu mungkin tak elok lah. Tapi kita faham lah, dalam keadaan MCA sekarang ni, memang Dr. Wee Ka Siong dia tahulah bahawa it's very critical untuk mendapatkan kembali sokongan masyarakat Cina lah untuk menyokong MCA. Dan that's why he's so vocal at the parliament. Kalau kita tengok Dr. Wee selalu bercakap dekat parlimen, he's being so vocal. Kalau Dr. Wee tak bercakap, nanti MCA akan tenggelam. Jadi Dr. Wee cuma ada satu pilihan, iaitu dengan being vocal at the parliament. Cuma pada aku lah kan, untuk MCA being effective parti and also parti yang memang sit dalam kawasan blok kerajaan ni, aku rasa diorang ada banyak lagi kerja-kerja yang diorang boleh buat yang boleh menaikkan diorang punya branding dan image. Jadi dalam blok kerajaan, kalau dia continuously criticize the government and act like an opposition, pada aku adalah lebih baik dia keluar terus daripada BN dan become an opposition themselves. MCA sekarang ni dia memang very crucial untuk menarik balik sokongan Cina. Cuma pada aku dia kena belajar untuk berjuang tanpa kuasa, tanpa MCA menjadi sebahagian daripada memegang jawatan menteri. Dan aku rasa banyak lagi perkara-perkara yang MCA boleh buat untuk masyarakat Cina dan juga komuniti Cina lah kan. Walaupun dia agak vokal dekat parlimen tetapi pada aku isu-isu yang Dr. Wee bangkitkan secara vokal tu, dia bukanlah satu isu yang directly hit the Chinese. Contohnya macam EPF not really affecting the Chinese. EPF lebih kepada masyarakat Bumiputera. Pada aku dia kena hit satu isu, dia kena memperjuangkan isu-isu yang memang affecting the Chinese.
So macam mana dia nak tahu isu ni? Pada aku senang je. Dia kena berbalik kepada membuat servis dekat community level. Contohnya macam dia pergi ke kawasan-kawasan yang memang penduduknya padat masyarakat Cina, dan pergi dekat situ, buat sedikit research ke soal selidik ke apa kan. Try to understand what are the issues yang affecting the Chinese dekat kawasan lokal tu. Jadi pada aku benda tu lebih baik lah. Contohnya mungkin ada masyarakat Cina yang duduk dekat sekitar tempat tu, di mana dia punya utilities, dia punya bekalan elektrik ke air ke ada masalah. Benda ni adalah perkara yang MCA boleh tackle dekat local issues, dekat community issues. Pada aku, go back to basics dan juga perjuangkan perkara-perkara yang memang hit the Chinese community, rather than bercakap dekat parlimen and sounds like on opposition. Pada aku is not proper lah. Pada aku itu bukanlah satu perkara yang baik untuk menaikkan semula branding MCA dan menarik balik sokongan masyarakat Cina pergi kepada MCA.